Dah. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana pada malam ini kita bersama-sama dalam satu forum, satu diskusi ilmiah yang kita bawakan kepada anda semua pada hari ini. Dan kita akan memperbincangkan satu topik yang sangat menarik sempena ma'al hijrah, yang bertajuk hijrah, ke mana dan apa yang perlu diisi. Jadi, kalau setahu kita, hijrah ini adalah satu perpindahan bagi Rasulullah SAW dan pengikutnya dari Mekah ke Madinah. Tetapi hari ini kita akan mengupas lebih lanjut adakah konsep hijrah itu bagaimana dan sebagainya. Jadi sebelum itu saya akan memperkenalkan satu demi satu panel pada hari ini yang akan membincangkan tajuk ini. Sebelum kita bincangkan topik ini dengan lebih mendalam, eloklah kita kenal dengan ahli panel kita pada hari ini. Okay, yang pertama saudara Iman Darsim. Assalamualaikum saudara. Waalaikumsalam. Sihat ke? Sihat alhamdulillah. Oh, tadi makan malam makan apa? Makan cakoi. Oh, cakoi, sedap saudara. Okay. Untuk ahli panel yang kedua kita ada saudara Amin Hazwan yang rambut sikat tengah. Okey, betul. Okey. Apa khabar saudara? Khabar baik. Okey, saudara dah bersedia ke? InsyaAllah dah. Okey, alhamdulillah. Untuk panel yang ketiga pula kita ada saudara Afiq Badli yang menyokong Manchester United. Saya tahu Manchester United dah kalah masuk 2-0. Oh, kalah. Ya Allah, sedih betul ya saudara. Tapi tak apa. Okay, Liverpool pun sama. Tak apa, kita ada kawan. Untuk ahli untuk ahli panel yang terakhir pula kita ada saudara Hafiz daripada Tangkak ke? Betul saya ke? Daripada Muak. Oh, daripada Muak. Saya dengar kat situ terkenal dengan ayam muis, betul ke? Ya, betul. Betul. Berapa ringgit ya? Saya nak makan sebenarnya. Ayam muis tu ikut cawangan lah. Kalau cawangan bos dia akan dapat RM2.5. Oh, baik. Kalau saya sampai sana saya akan makan ayam muis tu. Makan lah. Ya, okey. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan perbincangan kita pada hari ini. Okey. Untuk soalan yang pertama, saya tujukan kepada saudara Iman Darsim. Saudara, bolehkah saudara membincangkan satu konsep hijrah Rasulullah SAW, apakah maksud hijrah dan sebagainya? Silakan saudara untuk penjelasan yang lebih lanjut. Okey, terima kasih di atas pertanyaan yang diberikan oleh Ahmad Nopal. Okey, di sini saya akan menceritakan tentang konsep hijrah. Okey, apakah itu hijrah? Hijrah ni dia bermaksud perpindahan, iaitu perpindahan orang Islam dari Mekah ke Madinah. Bermula pada 1 Muharram dan tarikh ni dia merupakan bermulanya tahun hijrah dalam kalender Islam. Okey. Orang Islam ni dia telah merangka strategi yang cukup dengan teliti bagi memastikan kejayaannya dari segi agama, moral, sosioekonomi dan politik. Madinah ni dipilih sebagai tempat hijrah kerana kesesuaiannya dari segi agama, moral dan sosioekonomi. Seterusnya, orang pertama yang berhijrah ke Madinah ialah Abu Salamah bin Abdul Al-Asad pada 1 Muharram tahun pertama hijrah 16 Julai 622 Masihi. Rombongan pertama yang berhijrah ke Madinah ialah seramai 70 orang dan mereka berhijrah dalam kumpulan kecil agar tidak diketahui oleh kaum musyrikin Mekah. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Iman Darsim yang telah menjelaskan satu konsep hijrah, iaitu hijrah dari segi penghijrahan Nabi Muhammad SAW daripada Mekah ke Madinah. Jadi
itu adalah penghijrahan secara fizikal. Kali ini saya nak bertanya kepada saudara Amin Hazwan, uh, adakah konsep hijrah ni adalah sekadar secara fizikal, ataupun hijrah ni ada konsep sebagai penyucian jiwa daripada tidak baik atau kepada baik, ataupun daripada baik ke lebih baik? Silakan saudara Amin Hazwan bagi menjelaskan perkara ini. Hijrah bukan sekadar perpindahan secara fizikal, tetapi perubahan jiwa ke arah yang lebih baik. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW memberikan definisi yang menarik tentang pengertian hijrah. Hijrah bukan sekadar perpindahan secara fizikal semata, tetapi perubahan jiwa ke arah yang lebih baik, menjauhkan diri daripada perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Rasulullah SAW, dan orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah menjauhkan diri daripada melakukan apa yang Allah larang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam sebuah riwayat yang lain, Rasulullah SAW memperincikan lagi maksud ini kepada meninggalkan dosa dan maksiat. Sabda Rasulullah SAW, dan orang yang berhijrah itu adalah mereka yang meninggalkan kesalahan dan dosa. Hadis riwayat Ahmad. Jelas di sini bahawa definisi hijrah bukan sekadar perpindahan berbentuk fizikal, tetapi adalah proses peralihan ke arah sesuatu yang lebih baik. Dalam erti kata lain, konsep hijrah merangkumi perubahan jiwa ke arah yang lebih baik. Ketika menguraikan hadis ini, Mulla Al-Adi Al-Khawari menjelaskan, ini adalah kerana hikmah hijrah adalah memperkukuh ketaatan dan melepaskan diri manusia daripada sebarang pengaruh jahat yang memberikan kesan kepada jiwa manusia sehingga menyebabkan diri mereka terjerumus ke dalam kancah dosa. Mirqah Al-Mafatih. Terima kasih saudara Amin Hazwan atas penjelasan yang sangat padat tadi. Kalau kita boleh dengar daripada penjelasan saudara Amin Hazwan tadi, kita boleh dengar bahawa penghijrahan ini adalah bukan sekadar dari segi fizikal, iaitu dari kita pindah dari satu tempat ke satu tempat. Contoh kita duduk di Melaka tetapi kita pindah ke Selangor. Begitulah macam secara fizikal. Namun sebenarnya penghijrahan ini adalah ada satu konsep, iaitu penyucian jiwa. Maksudnya kita daripada akhlak buruk ke akhlak yang lebih baik. Macam itulah. Macam apa yang saya cakap tadi lah, macam solat di akhir, daripada solat di akhir waktu kita solat di awal waktu. Okey. Jadi saya ada satu pertanyaan kepada saudara Afiq Badli. Apakah yang kita boleh pelajari, ataupun apakah iktibar yang kita boleh pelajari daripada peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa kini? Silakan saudara Afiq Badli untuk menjelaskan perkara tersebut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ahmad Naufal kerana memberikan pertanyaan yang sangat bersesuaian ke atas tajuk yang kita akan berbincang pada malam ini. Peristiwa hijrah adalah sinonim dan relevan dengan kehidupan masyarakat Islam pada hari ini. Terdapat pelbagai pengajaran dan hikmah yang boleh dijadikan iktibar dalam menghadapi cabaran dan dugaan kehidupan ketika menghadapi situasi pandemik COVID-19 yang masih belum berakhir pada hari ini. Pertama sekali, hadirin yang saya hormati sekalian, Rasulullah SAW telah mengatur strategi serta perancangan yang amat tersusun serta kemas. Sebagai contoh, Rasulullah SAW telah memberikan perancangan hijrah, antaranya menyediakan pengganti untuk berada di tempat tidur baginda dan menentukan kaedah untuk menghantar makanan, mengatur laluan perjalanan, memilih pemandu jalan serta dengan bersembunyi di Gua Thur dan sebagainya yang kita telah dengar semasa proses penghijrahan baginda SAW. Kita dapat melihat dalam konteks perancangan pada waktu sekarang ini ketika pandemik COVID-19, perancangan pihak kerajaan dalam menangani wabak COVID-19 adalah satu contoh perancangan dan usaha yang baik
seperti mewujudkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang kita boleh lihat berlangsung agak lama ya, iaitu dalam tempoh masa sehingga 8 bulan ke setahun ni kalau saya tidak salah. Betul ke para hadirin sekalian? Betul-betul. Betul-betul. Kita dapat melihat bahawa rancangan kerajaan tersebut dapat kita dapat membuktikan rancangan kerajaan tersebut ialah satu strategi dan perancangan untuk mencapai kejayaan dan kegecemerlangan dalam menangani wabak tersebut. Okay. Selain itu hadirin sekalian, dalam meneliti penghijrahan Rasulullah SAW ini, kita dapat melihat bahawa antara isi yang penting, antara perkara yang kita perlu pertengahkan ialah pengorbanan. Sebagai contoh, Rasulullah SAW telah menunjukkan beberapa pengorbanan seperti pengorbanan jiwa, harta, tanah air dan lain-lain kepada umat Islam untuk menjadi pemangkin kejayaan penyebaran syiar Islam ke seluruh alam semesta ini. Hijrah dan perubahan adalah suatu tuntutan hidup serta memerlukan pengorbanan di dalamnya. Perubahan dari sesuatu yang baik kepada yang lebih baik ataupun perubahan daripada sesuatu yang buruk kepada yang lebih baik adalah sesuatu yang perlu dilaksanakan dengan adanya pengorbanan dalam diri kita sendiri maupun di persekitaran kita. Untuk isi yang ketiga, kita dapat melihat bahawa hijrah telah mempertengahkan sifat-sifat sabar dan tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat melihat bahawa Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan sifat kesabaran melalui pelbagai kesukaran ketika baginda melakukan proses penghijrahannya, seperti beliau telah diancam untuk dibunuh, beliau telah dikejar oleh musuh serta melalui perjalanan yang jauh serta sebagainya. Dalam situasi kita sekarang ini, dalam pandemik yang kita lalui, masyarakat kita telah diuji dengan pelbagai masalah seperti kehilangan kerja, seperti kehilangan punca pendapatan, kehilangan ahli keluarga yang kita sayangi dan lain-lain, yang dapat menunjukkan bahawa pelbagai masalah yang dihadapi perlulah kita bersabar serta bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta kita hendaklah mengatur perancangan untuk menyelesaikan dan mencari jalan keluar. Kita dapat melihat dalam konteks kita, bagi rakyat-rakyat Malaysia yang kehilangan kerja, mereka kreatif dalam mencari alternatif lain untuk mencari punca pendapatan seperti menjadi penjual-penjual atas talian dan lain-lain. Sikap sabar serta keyakinan yang tinggi kepada pertolongan Allah serta sifat tidak putus asa adalah resepi yang paling baik dalam menjamin kejayaan dalam setiap kerja yang kita lakukan. Bagi isi yang keempat pada malam ini, keperluan kepada sokongan dan dukungan adalah penting dalam setiap penghijrahan. Kita dapat melihat bahawa Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan berlakunya banyak proses yang memerlukan sokongan dan dorongan daripada pelbagai jenis lapisan, tidak kira jantina, tidak kira usia, tidak kira agama serta sebagainya dalam menjayakan misi baginda. Abu Talib, Abu Bakar dan Uthman bin Affan adalah tokoh-tokoh yang sering kita dengar mempunyai pengaruh yang amat penting dalam menjadi asas yang kukuh dalam proses penghijrahan baginda. Kita juga dapat melihat Ali bin Abi Talib, walaupun di usia yang remaja, di usia yang pada hari ini remaja-remaja kita lebih sibuk untuk melakukan perkara yang tidak bermanfaat, tetapi Ali bin Abi Talib telah menunjukkan betapa pentingnya peranannya dalam hijrah Nabi Muhammad SAW. Kita dapat melihat keberaniannya dalam menggantikan tempat tidur Rasulullah SAW, serta kita juga dapat melihat
seorang tokoh yang menghantarkan makanan bekalan kepada Rasulullah SAW, iaitu Asma bin Abu Bakar serta Abdullah bin Uraikid. Mahupun beliau bukanlah seorang yang beragama Islam, tetapi beliau dengan tulus hatinya membantu Rasulullah SAW menjadi penunjuk arah bagi baginda dalam menuju ke destinasi yang baginda inginkan. Kita dapat melihat bahawa dengan menggabungkan segala kelebihan yang ada pada mereka, kita dapat menghasilkan sesuatu output yang sangat berjaya dan berkesan. Begitulah juga dalam kehidupan kita rakan-rakan, kita memerlukan dorongan, sokongan daripada semua pihak untuk terus bermotivasi dan berjaya dalam setiap kerja dan misi hijrah yang kita lakukan. Okey rakan-rakan, bagi isi yang terakhir pada malam ini, hijrah Rasulullah SAW menunjukkan bahawa dalam bersusah payah melakukan proses penghijrahan ini, kita dapat menyatukan hubungan-hubungan kita, membentuk suatu persaudaraan dan sikap saling membantu. Kita dapat melihatkan bahawa Rasulullah SAW telah menunjukkan contoh bahawa beliau telah mempersaudarakan golongan Ansar dan Muhajirin serta menggalakkan mereka membantu antara satu sama lain dan mewujudkan suatu persaudaraan yang kukuh. Kita juga dapat melihat bahawa proses hijrah ini telah mendidik sifat keprihatinan dan sifat mempedulikan antara satu sama lain tanpa mengira apa-apa latar belakang maupun keturunan. Islam juga menganjurkan kepada setiap penganutnya agar selalu mengambil berat serta peduli atas keadaan sekeliling mereka. Saya ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Begitulah. Keprihatinan dan kepedulian tersebut dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang bermaksud perumpamaan kaum mukmin dalam berkasih sayang dan persaudaraan bersama mereka adalah seperti satu jihad, satu jasad. Jika salah satunya sakit, kita akan merasakan kesakitannya di seluruh anggota badan kita. Dalam konteks tersebut, kita dapat melihatkan rakyat-rakyat Malaysia ini menzahirkan keprihatinan mereka dalam memberi bantuan ketika kita mendepani wabak COVID-19 ini. Demikianlah juga peristiwa hijrah Rasulullah SAW yang disambut dan diingati bukanlah hanya sekadar menikmati kisahnya sahaja. Kita juga mempelajari segala iktibar yang ada dan menjadikannya sebagai satu intipati dan diterapkan dalam kehidupan kita. Begitulah iktibar yang kita dapat perolehi daripada hijrah Rasulullah SAW. Dengan ini saya persilakan kembali kepada Naufal untuk meneruskan perbincangan kita pada malam ini. Terima kasih kepada saudara Afiq Badli atas penjelasan yang sangat bernas. Daripada penjelasan daripada saudara Afiq, saya dapat merungkaikan beberapa iktibar yang saya peroleh, iaitu yang pertama, kita perlu bijak melakar strategi seperti Rasulullah SAW yang telah melantik Abdullah bin Uraikid untuk menjadi penunjuk arah bagi kaum muslimin untuk pergi ke Madinah. Lepas itu saya mendapat iktibar bahawa pengorbanan Nabi Muhammad SAW terhadap umat Islam sangatlah besar, iaitu dengan banyak perilaku baginda Nabi Muhammad SAW yang kita tidak boleh membayarnya dengan wang ataupun sebagainya lah. Dan kita boleh nampak di sini bahawa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang tidak suka akan perbalahan. Justru itu Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar ketika Nabi sampai di Madinah. Jadi untuk soalan yang terakhir saya ajukan kepada saudara Dinil Hafiz. Saudara,
boleh cerita serba sedikit ataupun secara holistik perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah ataupun dulunya dikenali sebagai Yathrib untuk menyebarkan ajaran Islam dengan lebih meluas. Silakan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara majlis iaitu Ahmad Naufal bin Abdul Ghani. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasallam ajmain. Okey, baiklah, saya akan berceritakan tentang hijrah. Okey, hijrah ni adalah perjalanan Nabi selepas berjaya menyelamatkan diri daripada kepungan kaum Quraisy. Dan selepas itu pergi berhijrah ke Madinah. Maksudnya di sini apabila Nabi Muhammad SAW telah berjaya menyelamatkan diri daripada kepungan kaum Quraisy tu, Nabi Muhammad SAW terus berhijrah ke Madinah, iaitu berpindah ke Madinah. Selama ini kisah perjalanan Nabi belum banyak disahkan dengan jelas ataupun belum banyak disahkan dengan teliti. Kebanyakan umat Islam hanya tahu setelah lepas daripada Mekah, kemudian beliau iaitu Nabi Muhammad SAW berpindah ke Madinah. Dan di sana sebelum tibanya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, beliau mendirikan Masjid Quba. Dan setelah sesampainya beliau ke Madinah, beliau mendirikan Masjid Nabawi. Okey, itu saja adalah kisah tentang kisah tentang hijrah. Kawan-kawan sekalian, tahukah anda tentang sebelum Madinah, sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, terdapat dua daerah yang pernah dijadikan tempat hijrah sebelum Madinah. Iaitu yang pertama adalah hijrah ke Taif dan yang kedua adalah hijrah ke Habsyah. Okey, saya akan menerangkan dulu tentang hijrah ke Taif. Hijrah ke Taif ni adalah penghijrahan Nabi Muhammad SAW yang hanya berjarak dalam 80 km daripada Mekah. Tetapi penghijrahan tersebut telah gagal kerana kondisi di sana tidak konduktif bagi umat muslimin untuk tinggal di sana, untuk menjadikan tempat tinggal lah. Penduduk mereka gagal berhijrah ke Taif ni kerana penduduk asli Taif ni menolak ajakan Nabi untuk memeluk Islam. Okey. Seterusnya adalah hijrah ke Habsyah. Habsyah ni adalah nama lama dan nama sekarang ni adalah Ethiopia. Ethiopia ni kalau tak silap saya dia berada di Afrika. Betul tak? Sekejap Pan. Okey, betul. Okey. Hijrah ke Habsyah ni dia tak gagal. Tetapi apabila Nabi Muhammad SAW ni hijrah ke Habsyah, penghijrahan itu adalah tidak lancar. Walaupun umat Muslim sempat 2 kali berhijrah ke negeri yang berpemimpin Raja Nasir itu. Tak salah. Walaupun umat Muslim sempat 2 kali berhijrah ke negeri yang dipimpin Raja Nasir itu, Najasyi. Kata Tia yang menjelaskan maksud tidak lancar tu adalah kerana kalau ke Habsyah sekalipun beliau diterima tetapi tiada orang Islam di sana. Raja di sana masihlah dalam agama Kristian. Maka telah jelaslah bahawa kegagalan kedua hijrah tersebut adalah daripada daerah Taif dan juga daerah Habsyah. Itu saja daripada saya. Terima kasih saudara Hafiz atas penjelasan yang sangat bernas, sangat padat tadi. Melalui penjelasan daripada keempat-empat ahli panel pada hari ini, saya teringat pada satu lirik lagu yang sangat popular pada
pada sambutan makna hijrah lah pada setiap tahun. Saya akan nyanyikan lagu tersebut. Jadi kalian dengar ya. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Jadi Masya-Allah. daripada lirik, Masya Allah, sangat merdu kan? Masya-Allah. Okey, Masya Allah. Jadi daripada lirik ini kita boleh dengar bahawa atas keyakinan dan iman yang teguh, maksudnya kaum muslimin pada saat itu sangat yakin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan keyakinan mereka itu, kaum muhajirin dan ansar pula bersatu. Jadi ikatan ukhuwah antara satu kaum tu jadi lebih erat. Jadi rela berkorban. Siapa yang rela berkorban? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harta dan nyawa. Dia berkorban harta dan nyawanya demi Islam, demi menegakkan Islam tercinta. Dari itu saya boleh rumuskan di sini bahawa hijrah ini bukanlah hanya dengan penghijrah di sini saya boleh rumuskan bahawa penghijrahan ini bukanlah hanya dengan bentuk fizikal, iaitu berpindah dari satu tempat ke satu tempat, dan tetapi penghijrahan ini juga boleh berlaku sekiranya kita membuat penghijrahan dari segi akhlak, dari segi penyucian jiwa kita daripada perangai yang buruk kepada perangai yang baik, daripada perangai yang baik kepada perangai yang lebih baik, daripada kita solat di akhir waktu, kita solat di awal waktu, daripada tidak solat, kita solat, daripada kita tidak puasa, kita puasa, daripada kita tak tunaikan zakat, kita berzakat. Jadi saya rasa sekadar itu sahaja pada malam ini, perbincangan kita pada malam ini. Jadi saya sudahi perbincangan ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.